Ada satu ucapan yang tadi tu tuan-tuan dengar ucapan oleh Yang Berhormat Datuk Razali Idris, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar Negeri Terengganu, telah membuat satu ucapan di Kemaman dalam dalam ceramah politik Kemaman. Nah, ucapan ini saya nak tunjuk pada tuan-tuan, dan ucapan ini sebenarnya secara kesimpulan dia menyatakan bahawa PMX campur tangan dalam urusan mahkamah. Kita dengar, kemudian saya akan ulas. Contoh satu saja keterlibatan kerajaan dalam pemerintahan negara kita. 47 kes dihukum dengan DNNA. Tak tahu apa benda menatang nama DNNA ni. Itu saja nak khabar. Tapi Syed Saddiq baru ni, saya rasa terharu dengan Syed Saddiq ni. Syed Saddiq ni Pak Kes 7 tahun kena. Sebab sekali hak 47 tu DNNA. Jadi 47 dengan Pak Kes 7 tahun ni, nombor 4 nombor 7 ni sinonim. Macam dibuat-buat. Inilah yang saya fikir jentera-jentera kerajaan, SPRM, lepas tu hakim-hakim ni telah dikontrol oleh kerajaan PMX yang memerintah negara kita pada hari ini. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan 040 pada 2 Disember nanti majoriti berlipat ganda untuk beri signal kepada kerajaan pusat bahawa Yang pertama dia kata DNNA. Dia bukan DNNA by Exco ni. DNAA, discharge not amounting to equator. Dia kata apa ke benda ni? Saya pun tak tahu. Kalau kau tak tahu, kenapa kau cakap? Kenapa? Kalau kau tak tahu, yang kau pergi cakap tu kenapa? Jangan bercakap benda yang kau tak tahu. Kemudian dia kata 4 kes 7 tahun. Nasib baik 7 tahun. 4 kes ni tuan-tuan, kalau diikutkan lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun. Najib tu kalau ikut, kalau sebab dia buat concurrent tu jadi 12 tahun. Kalau ikutkan kes dia, kalau tak silap saya 70 tahun. Tapi sebab dia kira concurrent, yang ni 7 tahun. Sebab dia dikenakan sebatan. Ini satu hal lagi. Sebatan tu bukan tiba-tiba hakim kata kita penjara dan sebat mana dia tak sebat? Tak, saya suka nak sebat. Sebatan, hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman ke atas apa yang sudah ada di dalam undang-undang. Kalau undang-undang tu kata ada sebatan, kena sebatan lah. Kalau undang-undang tu kata tak ada sebatan, tak adalah sebatan. Ini saya baca ada seorang kenyataan, tak siapa dah, kononnya belajar law dekat UIA, tapi takkan belajar law ke UIA tak faham. Dia kata kenapa ada sebatan? Kenapa? Bukannya dia merogol. Dia kata rogol lah. Tetapi undang-undang kalau dia kata ada sebatan, adalah sebatan. Tak ada kena mengena dengan rogol pun. Kalau sebatan, tetap sebatan. Rasuah adalah satu perkara yang ada sebatan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan. Kalau dia kata taklah, sepatutnya zina dengan rogol, habis tu arak ada sebatan tu macam mana? Arak pun ada sebatan, tapi bukan melalui civil, syariah. Pun ada sebatan. Apa logiknya kat situ? Itu undang-undang. Itu yang pertama. Dia kata 47 menunjukkan bahawa kerajaan campur tangan. Saya tanya juga pada Adun, 40 kes Zahid dibebaskan sewaktu korang berkuasa. Adakah pada masa itu kamu mengaku bahawa kamu campur tangan? Yang ni 47, yang tu 40. Beza 7 je. Dia kena DAA, discharge amounting to acquittal, pada tahun 2022. Sebab tu kamu menjadi kerajaan, pada waktu itu Zahid bebas 40 kes. Adakah kamu mengatakan kamu mencampur tangan pada waktu itu? So, satu persoalan kan? Dia macam ni lah tuan-tuan. Be objektif. Jadi disebab itu kita kenalah mempertahankan apa orang kata parlimen ini. Apa kena? Tuan-tuan, kalau betul campur tangan seperti mana dakwaan, nyatakan bagaimana campur tangan itu berlaku. Lihat kes itu secara jelas. Saya nak bagi tahu mudah saja. Syed Saddiq ambil duit daripada parti dia.
Parti itu orang lain punya, bukan dia punya. Dia ambil duit, masuk akaun dia sendiri. Zahid, yayasan itu dia punya. Dia pengurusinya. Dia owner kepada yayasan. Bukan kerajaan punya, bukan apa orang kata parti dia punya. Dia punya. Dia ambil, bukan dia ambil masuk poket dia sendiri. Dia buat pinjaman. Semua pertuduhan tersebut berkaitan dengan legitimate business. Tetapi kenapa dia kena tuduh Is? Itu persoalan dia. Sebab itu saya kata, the devil is in the detail. Tengok detail case. Even kes pembebasan Zahid 40 kes VLN, visa luar negara VLN, saya tengok kes tersebut dan saya kata ya, dia wajar dibebaskan. Sedangkan pada waktu itu PN yang memerintah. Ada ke saya kata tengok kerajaan telah campur tangan dalam urusan, kerajaan ada campur tangan di dalam mahkamah. Saya tengok fakta kes dan saya kata 40 kes wajar dia dibebaskan kerana bukti tak cukup. Bukan saya kata dia tak buat. Saya kata bukan saya kata dia tak buat. Dan bukan saya kata dia buat. Cuma di dalam pembuktian tak cukup. Siasatan dibuat secara tergesa-gesa, pertuduhan dibuat secara tergesa-gesa, chain of evidence putus, 40 kes dibebaskan sewaktu PN berkuasa, itu saya kata wajar. Saya bukan macam geng-geng DNA pun tak tahu. Tak apa kebendanya. Kan? Apa kebendanya. So siapa yang bercakap tadi tuan-tuan? Inilah ni mamat ni. Kan? Exco ni tuan-tuan. Exco. Tapi kita nak play apa Exco? Itu Exco DNAA dia tak tahu. Yang ni doktor. Doktor mana? Dr. Siti Mastura. Konspirasi keluarga DIP, Mastura serah bahan rujukan pada polis. Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura menyerahkan bahan rujukan kepada pihak polis berhubung dakwaannya mengenai hubungan keluarga dalam parti DIP hari ini. Bagaimanapun peguamnya Ahmad Amzar berkata pihak mereka menyerahkan kepada pihak polis untuk menentukan sama ada bukti tersebut sahih atau sebaliknya. Kita ada beberapa bahan rujukan yang kita kumpul dan serah kepada pihak polis. Sama ada relevan atau tidak, sahih atau tidak, kita serah kepada pihak polis, katanya. Okay? Right. Saya ulas ni dulu. Kesahihan atau tidak dokumen tersebut, ni jenayah, bawa ke mahkamah sivil sebab Lim Guan Eng akan saman. Dia macam ni. Sewaktu kamu berbicara, ni saya nak bagi general undang-undang kepada tuan-tuan yang membaca. Sewaktu anda berbicara tentang satu perkara, kalau anda membuat the statement of fact, satu kenyataan berfakta, seolah-olah anda mengatakan itulah faktanya, sedangkan tidak, maka anda boleh kena saman di atas perkara tersebut. Tetapi kalau anda menyatakan opinion, pendapat, contoh, saya ambil keratan akhbar ini, saya baca keratan akhbar ini, saya kata sumbernya daripada Malaysia Kini, akhbar ini Malaysia daripada Malaysia Kini, yang dia Siti ni telah menyerahkan dokumen itu kepada polis. So saya baca kat sini, kemudian saya buat ulasan. Saya kata bahawa bukti tersebut tidak cukup sekadar pergi kepada polis, nanti bawa bukti tersebut ke mahkamah. So boleh tak dijadikan bukti tersebut sebagai hujah untuk dia mengelak supaya dia kena saman? Jawapan mudahnya tak boleh. Kerana apa? Sebab sewaktu dia membaca artikel tersebut, waktu dia berucap, dia tidak mengatakan ini sumber saya. Dan dia tidak mengatakan saya tidak tahu betul atau tidak. Kalau dia kata itu, saya tidak tahu betul atau tidak, ada kemungkinan boleh lepas. Tetapi dia bercakap, membaca dengan penuh confident, mengatakan tengok, ni siapa? Dia sepupu kepada siapa? Siapa dia? Komunis. Jadi daripada situ, itu sudah jadi satu penyataan secara fakta. Seolah-olah anda yakin dan benar dengan fakta tersebut. Jadi kalau ya, maka bawa ke mahkamah. Dekat mahkamah nanti, anda tak boleh kata, entah saya tak tahu. Saya tak pasti sama ada fakta itu benar atau tidak. Kalau kau kata macam tu, mampus. Habis korang. Kan? Habis. Kalah kes. Kalah kes, tuan-tuan. Boleh tak dia bawa dokumen itu? Dokumen itu daripada mana, Is? Kan saya kata, dokumen itu diwujudkan oleh Saitro Barisan Nasional. Oleh penerangan Barisan Nasional. Tak. Saya ada bukunya. Saya tak adalah bukunya, tapi saya ada gambar buku tersebut. Kan? Saya ada gambar buku tersebut. If I may show. Kalau saya boleh tunjukkan gambar tersebut. Komunikasi Barisan Nasional, BNCOMS. Silsilah Keluarga Chin Peng, pengasas KPM. Saya rasa buku ni ditulis pada tahun 2019. Siapa yang percaya dan main benda ni, tuan-tuan?
PAS. Dia ambil daripada buku itu dan dia baca. So kalau dia percaya buku itu sebagai benar, maka dia kena buktikan di mahkamah bahawa sumber dia PhD. Orang buat PhD ni tahu tuan-tuan, dia faham bagaimana nak buat citation, macam mana nak ambil, orang kata apa, yalah citation, macam mana nak buat apa kata sumber, macam mana nak quote sumber, kesahihan dan sebagainya. So dia tahu. Tetapi yang menariknya, so PAS kata apa? Yang ni, PAS kata apa? Kita baca. Bukan tidak pertahan Siti Mastura, tidak cukup masa. Ada tak cukup masa. PAS beralasan tidak mempertahankan Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Muhammad atas dakwaan Lim Guan Eng mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pembina komunis Chin Peng kerana tidak mempunyai cukup masa sebelum pengurusi DAP itu mengambil tindakan undang-undang. Bercakap kepada utusan Malaysia, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadil berkata dalam tempoh 2 hari dianggap terlalu singkat bagi PAS. Terlalu singkat bagi PAS. Now, kita macam ni tu. Kalau dokumen tersebut, dakwaan tersebut benar, perlu ambil masa 2 hari kan nak pertahankan? Berapa hari? 3 hari? 4 hari? Seminggu? Seminggu baru boleh buat kenyataan. Biasanya PAS ni paling laju keluar kenyataan. Keluar dalil. Tapi tiba-tiba 2 hari senyap tuan-tuan. Tak ada dalil, tak ada kenyataan. Even paling kurang pun, apa kata PAS mengatakan bahawa kami pihak PAS memohon maaf bagi pihak Dr. Siti Mastura di atas kenyataan tersebut kerana beliau telah terkhilaf mengambil daripada sumber yang tidak diketahui. Cukuplah. Tapi dalam tempoh 2 hari, langsung tidak ada pimpinan PAS yang membuat kenyataan. Malah yang buat kenyataan tadi siapa tuan-tuan? Ketua Pemuda. Level Ketua Pemuda je buat kenyataan. Itu pun kenyataan dia apa? Kita orang tak sempat lah. Baik, kau fitnah dulu, lepas tu tak sempat kan? Fitnah dulu. Yang penting fitnah dulu, baru minta maaf. Ajaran Islam mana yang kau bawa ni sebenarnya? Ajaran Islam mana yang kau orang bawa ni, aku nak tanya. Fitnah dulu kan? Ajaran Islam mana? Dan benar kata Amanah, saya baca, PAS tidak patut biar Siti Mastura nampak dungu tidak dibela. PAS tidak sepatutnya membiarkan Ahli Parlimen Kepala Batas Datuk Siti Mastura kelihatan dungu dengan hanya berdiam diri berhubung dakwaannya pengurusi DAP Lim Guan Eng mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Chin Peng. Exco Pemuda Amanah Azhar Rahman berkata, sejak ucapan Mastura mengaitkan Guan Eng dengan Chin Peng itulah tiada pemimpin PAS membelanya. Ini yang saya sebut tadi. Tak ada tuan-tuan. Dan bila ditanya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, dia kata kami tak sempat. Tak sempat apa? Tak sempat nak bela. Kenapa tak sempat nak bela? Singkat sangat 2 hari. Singkat sangat 2 hari tak sempat. Itu orang yang setia kawan tuan. Tapi itulah tak pelik lah. Kalau kawan sendiri pun dia boleh tikam belakang, kawan sendiri pun dia boleh tembak, alah, setakat yang ni teruk under the bus lah. Engkau punya salah, engkau belalah sendiri, engkau jawablah sendiri. Kami berlepas diri. Seolah-olah macam itulah bunyinya.